Assalamualaikum, kami dari kumpulan 4 akan menerangkan tentang perbandingan peranan dan pemikiran tokoh tempatan dan luar negara. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Aiman Haikal bin Syarudin dan seterusnya Nur Syafia Najwa dan Nur Batrisha. Tokoh yang pertama ialah Zabah. Zabah atau nama penuhnya Zainal Abidin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1865 di Kampung Bukit Kerdas, Jempol, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat gemar membaca, menulis dan mengarang. Selain itu, Zabah juga terkenal dengan ketabahannya, semangat patriotiknya serta kekuatan perjuangannya dalam bidang bahasa, agama dan politik. Pada tahun 1956, beliau diberi gelaran Pendeta ketika memimpin Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga, sebuah kongres penting bagi bangsa Melayu. Zabah merupakan sarjana Melayu pertama yang menghasilkan tata bahasa Melayu yang komprehensif dan sumbangannya meliputi pembentukan asas sistem bahasa Melayu moden, khususnya dalam bidang ejaan, tata bahasa dan retorik. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang Abdullah Hassan. Beliau lahir di Teluk Anson, Intan di Perak dan pada tahun 20 Mac 1942. Kejayaan beliau ialah memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan ijazah sarjana 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD dalam bidang Linguistik Am daripada University of Edinburgh, Scotland. Kerjaya beliau ialah bekas tenaga pengajar Universiti Sains Malaysia, USM, pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan bersara pada tahun 1967. Beliau merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia, PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia, PLM. Okey, seterusnya saya akan menerangkan latar belakang CMS iaitu tokoh luar. Mas atau nama penuhnya Karl Alexander Mas merupakan seorang tokoh yang memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan di Tanah Melayu semasa era penjajahan British. Beliau berasal dari Eropah dan dikenali sebagai seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan, terutama dalam aspek pengajaran bahasa Melayu. Mas juga terkenal kerana menyumbang kepada usaha memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih formal dalam kalangan masyarakat tempatan, terutamanya melalui pengenalan sekolah-sekolah berasaskan kurikulum yang disusun rapi. Beliau juga terlibat dalam memperkembangkan pengajaran bahasa Melayu dalam sistem pendidikan serta membantu memperkukuhkan kedudukan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi utama dalam pendidikan formal pada waktu itu. Saya akan menerangkan tentang latar belakang Andrew Stew. Andrew Stew atau lebih dikenali sebagai A. Tew dalam kalangan para penyelidik ialah seorang pengkritik sastra di Indonesia dan beliau berbangsa Belanda. Beliau dilahirkan pada 12 Ogos pada tahun 1921 di Gorinchem, Belanda. Beliau telah menubuhkan Yayasan Profesor Tew di Indonesia. Penubuhan yayasan ini adalah tentang kerjasama pengkaji dari Indonesia dan Belanda dalam mengkaji bahasa Melayu Indonesia dari tahun 1975 sehingga tahun 1991. Beliau sangat terkenal di Indonesia sebagai pakar sastra dan menulis banyak buku sastra Indonesia dan buku teori sastra. Beliau juga banyak mendidik anak-anak tempatan sehingga menjadi tokoh-tokoh penting dalam bidang akademik bahasa Melayu dan Indonesia. Beliau sangat terkenal kerana kajian tentang kesusastraan bahasa Melayu yang dilakukan dan usaha beliau dalam mengangkat bahasa Melayu untuk dipamerkan ke luar negara haruslah dihargai. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan perbandingan antara Zabah dan CMS. Baiklah, yang pertama, saya akan menerangkan berkaitan peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu.
Zabah peranan utamanya dalam sumbangan utama, beliau bertanggungjawab dalam memperkembangkan dan memperhalusi tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu. Antara sumbangan utama beliau ialah menghasilkan buku-buku teks serta kamus yang menjadi rujukan penting dalam pendidikan bahasa Melayu. Manakala Mas pula berperanan sebagai pengetua MPSI atau lebih dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris dari tahun 1924 sehingga 1939. Mas juga bertanggungjawab dalam memastikan institusi pendidikan ini berfungsi dengan baik dan menyokong perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Yang kedua pula, Sabah juga berperanan dalam sokongan pentadbiran iaitu mengetuai pejabat karang mengarang di MPSI di mana beliau mengurus penerbitan karya-karya sastra dan bahan pengajaran dalam bahasa Melayu. Beliau memperkayakan bahasa melalui penulisan ilmiah dan karya sastra dan manakala Mas pula berperanan dalam menyokong usaha untuk memajukan pengajaran bahasa Melayu dengan menyediakan struktur pentadbiran yang mantap. Beliau memberikan perhatian kepada pengeluaran bahan pengajaran melalui pejabat karang mengarang. Dan akhir sekali ialah Sabah juga berperanan dalam pentadbiran di mana beliau memperkenalkan pembaharuan dalam tata bahasa Melayu dan menyusun kaedah-kaedah bahasa yang lebih teratur dan sistematik. Dan manakala Mas pula berperanan dalam menyelia dan menguruskan operasi maktab serta melaksanakan dasar-dasar pendidikan yang menyokong perkembangan bahasa Melayu di peringkat institusi. Oleh itu, perbezaan utama yang boleh kita lihat dari sini ialah Sabah lebih fokus kepada pembangunan intelektual dan linguistik bahasa Melayu melalui karya penulisan, pembaharuan tata bahasa dan penerbitan sastra. Manakala Mas pula memainkan peranan dalam pentadbiran dan pendidikan iaitu dengan menyediakan platform serta sokongan bagi perkembangan bahasa dan sastra Melayu di MPSI. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan perbezaan pemikiran dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, daripada aspek sastra, Sabah menekankan kepentingan penghasilan karya yang bukan sahaja menarik dari segi penceritaan tetapi juga mampu menyampaikan mesej moral dan intelektual yang dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap masyarakat. Dengan ini, beliau berhasrat untuk menjadikan bahasa Melayu bukan sahaja sebagai medium untuk mengekspresikan fikiran dan perasaan tetapi juga sebagai platform untuk membangunkan nilai-nilai positif dan pemikiran kritis dalam kalangan generasi muda. Dalam pandangan Mas pula, usaha memartabatkan bahasa Melayu lebih kepada mengekalkan dan menghidupkan kembali bentuk kesusasteraan tradisional kerana melalui karya-karya seperti hikayat dan pantun, warisan budaya dan nilai-nilai turun-temurun dapat diteruskan serta dipertahankan bagi generasi seterusnya. Aspek seterusnya ialah aspek fungsi dalam pendidikan. Sabah mahu bahasa Melayu digunakan sebagai medium utama dalam pendidikan, termasuklah pendidikan tinggi kerana beliau percaya bahawa bahasa yang kuat adalah asas kepada pembentukan masyarakat yang berilmu dan berdaya saing. Dalam pandangannya, penggunaan bahasa Melayu di institusi pendidikan bukan sahaja mampu memudahkan pemahaman pelajar tetapi juga membantu mengukuhkan jati diri dan budaya Melayu dalam kalangan generasi muda. CMS pula menganggap bahawa bahasa Melayu hanya sesuai untuk pendidikan rendah, iaitu berpendapat bahawa bahasa ini tidak memiliki kapasiti yang mencukupi untuk mengendalikan pengajaran subjek-subjek kompleks pada peringkat pendidikan tinggi. Dan akhir sekali ialah aspek pengaruh asing ke dalam bahasa. Sabah berusaha mengekang pengaruh asing agar bahasa Melayu kekal tulen dan mampu berdikari sebagai bahasa ilmu kerana beliau percaya bahawa keaslian bahasa adalah kunci kepada identiti dan jati diri bangsa Melayu. Dalam pandangannya, pengaruh bahasa asing yang berlebihan dapat merosakkan struktur dan keindahan bahasa Melayu. Manakala Mas pula menerima pengaruh asing sebagai sebahagian daripada evolusi semula jadi bahasa Melayu, di mana dia melihat sebagai ciri yang wajar
dalam peranannya sebagai lingua franca di Nusantara. Beliau juga berpendapat bahawa bahasa Melayu telah berinteraksi dengan pelbagai bahasa dan budaya lain yang telah memperkayakan perbendaharaan kata dan struktur bahasa itu sendiri. Oleh itu, apa yang boleh saya simpulkan? Di sini, Sabah mengambil pendekatan nasionalis dan progresif di mana ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan alat kemajuan bangsa. Usahanya menekankan pembakuan bahasa, kesusasteraan yang kritis dan peranan bahasa Melayu dalam pendidikan. Manakala Mas pula mengambil pendekatan pragmatik dan kolonial iaitu melihat bahasa Melayu hanya sebagai lingua franca untuk komunikasi harian tanpa aspirasi yang dijadikan bahasa ilmu atau instrumen kemajuan. Okey, kita bergerak kepada persamaan pemikiran dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pengiktirafan kepentingan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Oleh itu, kedua-dua iaitu Zabah dan Mas bersetuju bahawa bahasa Melayu mempunyai peranan penting sebagai medium komunikasi. Mereka sama-sama menyedari nilai praktikal bahasa Melayu sebagai alat untuk menyampaikan maklumat dan membina hubungan dalam masyarakat Nusantara. Dan yang kedua pula ialah penerimaan bahasa Melayu sebagai identiti budaya. Zabah dan Mas mengiktiraf bahawa bahasa Melayu adalah bahagian penting daripada identiti masyarakat Melayu. Mas menghargai nilai kesusasteraan tradisional seperti pantun dan hikayat, sementara Zabah menekankan bahawa bahasa Melayu sebagai tonggak pembentukan jati diri bangsa. Kedua-duanya melihat bahasa ini sebagai elemen penting dalam mengekalkan budaya dan warisan tempatan. Beralih kepada saya pula, saya akan menerangkan tentang perbandingan antara Abdullah Hassan dan juga Andrew Steele daripada peranan dan pemikiran mereka. Terdapat perbezaan peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu antara Abdullah Hassan dan juga Andrew Steele. Abdullah Hassan, yang pertama ialah pembangunan tata bahasa Melayu. Salah satu sumbangan besarnya adalah dalam bidang tata bahasa di mana beliau banyak menghasilkan buku-buku rujukan tata bahasa Melayu yang menjadi panduan penting di peringkat sekolah, universiti dan dalam kalangan masyarakat umum. Bukunya yang terkenal seperti Tata Bahasa Pedagogi Bahasa Melayu telah menjadi rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Melayu. Yang kedua pula ialah pemerkasaan pengajaran bahasa Melayu. Abdullah Hassan memainkan peranan penting dalam meningkatkan mutu pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Beliau terlibat dalam penyusunan silibus bahasa Melayu dan menghasilkan buku-buku teks yang digunakan di sekolah termasuklah dalam pendidikan tinggi. Yang ketiga pula ialah pendekatan linguistik pedagogi. Melalui karyanya, Abdullah Hassan menekankan pentingnya pendekatan linguistik yang praktikal dalam pengajaran bahasa. Beliau memperkenalkan konsep pedagogi bahasa yang lebih mudah difahami oleh pelajar dan guru dengan menekankan aspek aplikasi bahasa dalam tata bahasa harian. Yang terakhir pula ialah sumbangan dalam Dewan Bahasa Pustaka, DBP. Sebagai seorang yang aktif dalam perkembangan bahasa Melayu, Abdullah Hassan juga banyak terlibat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah institusi penting dalam mengawas selia dan memajukan bahasa Melayu. Beliau membantu dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ilmiah. Manakala Andrew Steele yang pertama ialah kajian sastra Melayu klasik. Andrew Steele memberikan tumpuan kepada sastra klasik Melayu seperti hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu. Melalui kajiannya, beliau telah membantu membuka mata masyarakat antarabangsa terhadap kekayaan sastra klasik Melayu dan menekankan kepentingannya sebagai warisan budaya. Yang kedua ialah penerbitan dan penterjemahan. Andrew Steele banyak menerbitkan artikel, buku dan kajian ilmiah tentang bahasa dan sastra Melayu.
Hasil kerjanya ini bukan sahaja menjadi rujukan penting di kalangan sarjana tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Yang ketiga ialah pembangunan linguistik Melayu. Beliau turut memberikan sumbangan dalam bidang linguistik Melayu dengan meneliti struktur bahasa, tata bahasa dan perkembangannya. Usahanya memperkukuhkan kajian bahasa Melayu dan sudut akademik, seterusnya meningkatkan kefahaman tentang bahasa ini dalam konteks yang lebih luas. Terakhir sekali ialah promosi budaya Melayu di luar negara. Melalui ceramah, pengajaran dan penerbitan, Andrew Stew membantu memperkenalkan bahasa dan budaya Melayu di kalangan komuniti akademik Barat. Ini secara tidak langsung menyumbang kepada pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa yang penting dalam kajian Asia Tenggara. Selain itu, saya akan menerangkan tentang perbezaan pemikiran dalam memartabatkan bahasa Melayu bagi tokoh Abdullah Hassan dan juga Andrew Stew. Yang pertama ialah Abdullah Hassan. Abdullah Hassan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Menurutnya, bahasa Melayu mesti dijadikan bahasa ilmu dan medium utama dalam pendidikan. Beliau berpendapat bahawa keupayaan bahasa Melayu dalam menyampaikan ilmu moden akan meningkatkan martabatnya. Oleh itu, beliau mencadangkan usaha penterjemahan buku ilmiah dan penghasilan karya asli dalam bahasa Melayu perlu diperhebatkan untuk memastikan bahasa ini relevan dalam bidang sains, teknologi dan ilmu sosial. Yang kedua pula ialah pengaruh dasar bahasa dalam pemartabatan bahasa Melayu. Abdullah Hassan menegaskan bahawa dasar bahasa kerajaan memainkan peranan penting dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu. Beliau menyokong usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kerana penggunaan konsisten di sekolah dan universiti akan memastikan generasi muda mahir dalam bahasa ini. Beliau juga mengingatkan bahawa dasar yang tidak konsisten atau terlalu bergantung kepada bahasa asing akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu. Yang terakhir sekali ialah cabaran bahasa Melayu dalam era globalisasi. Dalam pemikirannya, Abdul Hassan turut membincangkan cabaran bahasa Melayu dalam menghadapi arus globalisasi. Beliau akur bahawa bahasa Inggeris mempunyai kedudukan penting dalam dunia moden, tetapi percaya bahawa bahasa Melayu tidak harus dipinggirkan. Beliau menekankan bahawa penguasaan bahasa asing tidak seharusnya mengobarkan bahasa kebangsaan dan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa identiti bangsa dan alat perpaduan mesti terus dipelihara. Manakala menurut Andrew Stew, bahasa Melayu sebagai bahasa kosmopolitan, iaitu bahasa Melayu bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai bahasa ilmu dan budaya sejak zaman kerajaan-kerajaan awal seperti Sriwijaya dan Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa ini menjadi lingua franca di Nusantara, merentas bangsa dan agama, menunjukkan keupayaannya dalam menyatukan masyarakat sebagai etnik. Yang kedua pula ialah penerimaan dan penyesuaian pengaruh luar. Andrew Stew juga menekankan bahawa kekuatan bahasa Melayu terletak pada keterbukaannya terhadap pengaruh bahasa asing seperti Arab, Sanskrit dan Inggeris sambil mengekalkan keasliannya. Sifat ini menjadikan bahasa Melayu mampu berkembang bersama perubahan zaman. Namun, beliau turut mengingatkan bahawa cabaran bagi bahasa Melayu ialah bagaimana untuk mengekalkan identiti dalam menghadapi pengaruh moden seperti globalisasi dan bahasa Inggeris. Yang terakhir sekali ialah sastra Melayu sebagai refleksi kekuatan bahasa. Andrew Stew percaya bahawa kesusastraan Melayu adalah bukti keteguhan bahasa ini. Karya-karya klasik dan moden dalam bahasa Melayu memperlihatkan kekayaan makna dan ketajaman pemikiran masyarakat Nusantara. Oleh itu, beliau mencadangkan agar kajian dan pemuliharaan sastra Melayu terus diperkukuh bagi memastikan kelangsungan bahasa dalam dunia ilmu dan budaya. Seterusnya, saya akan menerangkan persamaan pemikiran dalam memartabatkan bahasa Melayu antara Abdullah Hassan dan juga Andrew Stew. Yang pertama ialah persamaan dari segi pemeliharaan dan pemajuan bahasa Melayu.
Andrew Stew meskipun bukan penutur asli bahasa Melayu, sangat peduli dengan perkembangan dan pemeliharaan bahasa Melayu. Ia berperanan dalam menganalisis karya sastra dan memahami pentingnya bahasa Melayu sebagai sarana ekspresi budaya dan jati diri bangsa. Abdullah Hassan pula secara khusus fokus kepada bahasa Melayu di Malaysia. Ia memperjuangkan agar bahasa Melayu dipelihara, dikembangkan dan digunakan secara meluas baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan seharian. Yang kedua pula ialah dari segi kontribusi akademik dalam memartabatkan bahasa Melayu. Teo memartabatkan bahasa Melayu melalui penelitian akademiknya yang menempatkan bahasa ini dalam konteks internasional dan menarik perhatian dunia terhadap pentingnya bahasa tersebut di Asia Tenggara. Abdullah Hassan pula berperanan dalam memperkuat bahasa Melayu di Malaysia melalui karya-karyanya yang menekankan pentingnya bahasa ini sebagai bahasa ilmu pengetahuan selain sebagai alat komunikasi harian. Jadi saya akan meneruskan persembahan ini dengan perbandingan antara Zakba dengan Andrew Stew. Saya akan menerangkan tentang peranan tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terdapat dua tokoh yang terlibat dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama adalah Andrew Stew. Peranan Andrew Stew dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan mengembangkan kajian bahasa dan kesusasteraan Melayu. Stew banyak melakukan kajian tentang bahasa dan kesusasteraan Melayu, termasuklah karya-karya klasik dan moden. Dengan cara mengkaji teks-teks lama ini, Stew berusaha menunjukkan kekayaan bahasa dan budaya Melayu ke seantero dunia. Hal ini adalah supaya kita dapat membuka mata mereka tentang keistimewaan bahasa Melayu. Contoh karya-karya beliau adalah seperti buku yang bertajuk Modern Indonesian Literature dan Sastra dan Ilmu Sastra yang kini menjadi rujukan penting. Yang kedua, Andrew Stew mempopularkan karya sastra Melayu di peringkat antarabangsa. Stew yang merupakan seorang sastrawan barat yang mahir dalam bahasa Melayu cuba untuk mempopularkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Kajian yang telah beliau lakukan memberi kesan untuk mempromosikan bahasa Melayu di peringkat global. Dan yang ketiga, pembinaan generasi baru sarjana Melayu. Stew juga membimbing dan mengajar pelajarnya dalam bidang bahasa dan akademik dan kesusasteraan Melayu. Hasilnya, ramai anak didiknya berjaya menjadi tokoh-tokoh penting dalam bidang akademik, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Seterusnya, tokoh kedua iaitu Zakba. Peranan Zakba dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan membuat pembaharuan tata bahasa Melayu. Zakba memainkan peranan penting dalam menyusun sistem tata bahasa Melayu supaya lebih sistematik dan mudah difahami. Karyanya yang berjudul Pelita Bahasa Melayu yang mempunyai 3 jilid telah menjadi asas kepada sistem asas tata bahasa moden bahasa Melayu. Buku ini menerangkan tentang kaedah dan peraturan bahasa yang lebih jelas dan dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, Zakba membuat pembaharuan pada tulisan Jawi. Zakba juga terlibat dalam usaha memodernkan tulisan Jawi supaya menjadi lebih mudah untuk digunakan. Beliau menulis sebuah buku panduan berkaitan ejaan Jawi yang memperkenalkan kaedah yang lebih mudah difahami. Buku ini juga dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran Jawi, terutamanya di sekolah. Dan yang ketiga, peranan Zakba adalah dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah menghasilkan penyebaran dan pemantapan penggunaan bahasa Melayu. Zakba aktif dalam usaha mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat. Penggunaan bahasa Melayu ini sering digunakan dalam penulisan dan pertuturan. Dalam karyanya juga, beliau sangat menekankan penggunaan bahasa Melayu yang betul
dan mengikut prinsip tata bahasa yang betul. Pada halaman ini, saya akan menerangkan tentang pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari aspek pendekatan terhadap bahasa dan sastra, Zakbar lebih menekankan bahasa Melayu untuk tujuan praktikal seperti dalam bidang penulisan, pendidikan dan pentadbiran. Beliau menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dengan cara memperkemas tata bahasa dan menyusun istilah-istilah yang sesuai. Q pula memfokuskan bahasa Melayu daripada sudut akademik dan kajian kesusasteraan. Beliau menganalisis serta mengkaji hasil karya sastra Melayu secara sistematik dan mendalam. Seterusnya, aspek bahasa Melayu sebagai warisan budaya dan identiti negara. Zakbar menekankan bahawa bahasa Melayu penting sebagai warisan budaya dan identiti negara kerana ianya adalah sebahagian daripada jati diri bangsa Melayu. Ia bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga berkaitan nilai-nilai budaya, adat resam dan sejarah yang membentuk identiti Melayu. Bagi Teo, sastra Melayu adalah unsur warisan budaya yang perlu dihargai oleh semua masyarakat. Beliau memperkenalkan karya-karya sastra Melayu kepada pembaca antarabangsa dan menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai tradisi sastra yang berharga. Namun, pemikirannya lebih berfokus kepada analisis budaya dan sastra Melayu berbanding peranan bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang persamaan pemikiran antara tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Teo berpendapat bahawa sastra Melayu bukan sekadar karya hiburan tetapi juga merupakan sumber ilmu yang bernilai. Beliau memberi perhatian kepada dokumentari dan analisis tentang sastra Melayu untuk memastikan ianya dapat digunakan sebagai rujukan dalam pendidikan. Manakala Zakbar pula lebih menumpukan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan dan pendidikan terutamanya di sekolah dan universiti. Karya-karyanya sangat membantu untuk memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi yang berkesan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, cara yang sistematik dalam pengkajian bahasa. Teo memilih bidang pendidikan dalam kajian sastra dan bahasa Melayu termasuk analisis struktur bahasa dan gaya penulisan sastra Melayu. Inisiatif ini memberi impak yang besar kepada perkembangan pengajian Melayu sebagai satu disiplin akademik. Zakbar pula menyusun kaedah pengajaran tata bahasa Melayu yang sistematik dan teratur supaya bahasa Melayu menjadi lebih mudah difahami dan diajarkan. Ini dapat memperkukuhkan asas tata bahasa Melayu sebagai satu sistem yang lengkap dan seragam. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan. Seterusnya saya akan memberikan refleksi melalui perbandingan antara Mas dan Zakbar. Melalui perbandingan antara Mas dan Zakbar, dapat dilihat bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai peranan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Namun, dari sudut pandangan dan pendekatan yang berbeza. CMS melihat bahasa Melayu sebagai alat yang berfungsi untuk tujuan pendidikan dan pentadbiran dalam konteks kolonial. Manakala Zakbar berjuang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan intelektual yang dapat membina bangsa Melayu. Oleh itu, peranan kedua tokoh ini menunjukkan bahawa memartabatkan tidak hanya memerlukan dari segi pendidikan formal, tetapi juga memerlukan individu yang mempunyai visi jauh untuk melihat bahasa sebagai komponen dalam pembangunan intelektual dan budaya sebuah masyarakat.
Usaha Zabah dalam memperjuangkan Melayu sebagai bahasa yang tinggi harus terus dihargai dan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh MAS dalam penginstitusian pendidikan juga penting dalam memastikan bahasa ini terus berkembang. Baiklah, seterusnya Refleksi yang saya dapati daripada pembentangan kami ialah Andrew Stew dan juga Abdullah Hassan memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu, tetapi dari sudut yang berbeza. Andrew Stew memberikan sumbangan besar dalam memperkenalkan sastra Melayu di peringkat antarabangsa melalui kajian sastra klasik dan juga filologi. Manakala Abdullah Hassan lebih berfokus kepada pembangunan bahasa Melayu moden, khususnya dalam aspek pendidikan, tata bahasa dan juga pengajaran. Sumbangan Tiu lebih bersifat akademik dan global, manakala Abdullah berperanan dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan dan juga kehidupan harian di Malaysia. Dapat dilihat juga kedua-dua tokoh ini melengkapi usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan warisan yang dihargai di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Ini adalah refleksi saya menerusi perbandingan yang dilakukan oleh Andreas Tiu dan Zabah. Saya dapati bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai cara yang tersendiri untuk memartabatkan bahasa Melayu. Zabah berpendapat bahawa bahasa Melayu merupakan salah satu identiti bangsa Melayu yang harus dikekalkan. Andreas Tiu pula memandang bahasa Melayu sebagai bahasa yang dapat dijadikan sebagai satu warisan yang harus dipelihara serta mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa sebagai warisan budaya yang kaya. Berdasarkan peranan kedua-dua tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu, kita dapat lihat bahawa usaha untuk mengekalkan bahasa Melayu dalam kalangan orang tempatan tidak cukup. Sebaliknya, ianya perlu dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi supaya dapat dijadikan inspirasi kepada orang lain dan dapat menambah pengetahuan mereka tentang bahasa Melayu.